Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kali ini kita berada dalam siri YouTube yang berlainan dari siri pembelajaran bekam secara online. Okay, untuk siri ini saya khususkan untuk topik-topik mengenai kesihatan dan perubatan. Okay, so topik pada hari ini adalah mengenai dengan imunisasi vaksin. Okay, sebelum ni saya dapat beberapa permintaan untuk saya ulas mengenai bekam selepas vaksin. Okey, kesan bekam selepas vaksin dan adakah patut kita buat bekam selepas vaksin. So sebelum saya ulas perkara tu, lebih baik saya ulas terdahulu mengenai konsep vaksin itu sendiri, sejarah vaksin itu sendiri. Okey, bagaimana cara kerja vaksin itu sendiri. Okey, so dalam video pertama ni kita belajar dulu mengenai kata satu kaedah imunisasi yang digunakan dengan menggunakan cara vaksin. Okey, sebelum kita pergi kepada vaksin, pertama sekali kita perlu pergi dulu kepada term imunisasi itu sendiri. Okey, sebab persepsi yang selalu terjadi apabila kita sebut imunisasi, orang akan automatically gazette benda tu kepada vaksin. Imunisasi bermaksud vaksin. Okey, itu adalah satu persepsi yang kurang tepat. Okey, sebab imunisasi adalah satu proses untuk kita memantapkan lagi sistem pertahanan tubuh badan kita, sistem imun kita, yang boleh dilakukan dengan berbagai-bagai cara lagi selain daripada vaksin itu sendiri. Okey, contohnya pemakanan kita, senaman, okey, terapi, dan banyak lagi aktiviti-aktiviti ataupun perkara-perkara yang boleh memantapkan sistem imun kita dan menjadi faktor kepada keberkesanan sistem imun kita sendiri. So secara kaedah imunisasi yang dihasilkan oleh manusia, iaitu dengan cara memperkenalkan kuman kepada badan. Okey, itu adalah konsep asal vaksin lah. Kita memperkenalkan kuman kepada badan kita untuk badan kita hasilkan tindak balas. Okey, tindak balas yang selalunya terjadi adalah humoral response dan juga cell mediated response yang berlaku dalam kata tindak balas sistem imun innate kita. Okey, so sebelum vaksin moden ni, sebenarnya kaedah imunisasi dengan cara memperkenalkan kuman kepada badan kita ni dah lama dah dilakukan. Okey, dan salah satu cara yang dilakukan adalah kaedah variolation. Okey, kaedah yang diamalkan oleh negara seperti Tamadun Cina pada awal kurun ke-15, di mana melalui cara kaedah ini sedutan ataupun ramuan yang mengandungi patogen tu dihembuskan kepada rongga badan kita. Okey, so dia ada kaedah dia melalui menggunakan buluh dan sebagainya untuk memperkenalkan virus tu ke dalam badan kita melalui rongga badan kita lah, khususnya hidung lah. Okey, so apabila badan kita telah terdedah dengan patogen tu, so secara automatik badan kita akan menghasilkan antibody berdasarkan virus itu. Okey, kemudian term yang kata kaedah yang famous lepas itu adalah inoculation lah. Inoculation pun sebenarnya sama je dengan variolation ni. Cumanya dari segi kaedahnya, pada awal-awal dulu kaedah inoculation ni dia akan buat macam hirisan pada kulit. Kita buat kata irisan nipis lah pada kulit, dan kita ambil sampel pada pesakit yang telah pun diinfect, telah pun mempunyai kuman tu, dan kita letakkan sampel tu pada tempat yang luka tu, supaya berlakunya tindak balas
badan tindak balas sistem imun kita terhadap kuman yang kita letak tu. Okey, itu adalah proses vaccination dan inoculation yang banyak dilakukan sebelum kedatangan, sebelum penciptaan vaksin moden oleh Edward Jenner pada kurun 1700. Okey. So terdapat satu persoalan, benarkah vaksin ni ciptaan orang Islam? Okey, sebenarnya bukan saja orang Islam saja yang guna kaedah vaksin, kaedah inoculation dan vaccination tu. Dia turut diamalkan oleh tamadun-tamadun lain yang ada pada masa tu. Okey, dan pada masa tu kita tak panggil vaksin pun, kita panggil term yang sesuai kita panggil pada masa tu adalah inoculation. Okey, dan bukannya vaksin. Selepas Edward Jenner memperkenalkan vaksin, barulah term vaksin ni digunakan secara meluas. Okey. So, apakah perbezaan vaksin moden sekarang dengan kaedah inoculation ataupun vaccination yang dahulu? Walaupun vaksin ni dikategorikan dalam kaedah inoculation juga, tetapi dia tetap mempunyai perbezaan. Walaupun konsep sama, konsep inoculation ni sebenarnya adalah luas, bukan saja dalam proses yang kita kuman saja. Ia termasuk proses culture virus di dalam host lain seperti manusia ataupun binatang apa semua untuk menghasilkan virus juga kita panggil, itu pun kita panggil inoculation. Dan perbezaan ketara proses vaksin sekarang dengan inoculation dahulu adalah kandungan vaksin itu sendirilah. Okey. Vaksin sekarang ada banyak kandungan. Vaksin sekarang ada banyak kandungan, termasuklah antigen itu sendiri, antigen ataupun patogen kuman itu sendiri. Ada stabilizer, ada adjuvant, surfactant, residual, pencair dan pengawet. So banyak lagi bahan-bahan dalam vaksin ni yang anda boleh lihat sendiri dalam vaksin punya information tu lah, maklumat mengenai vaksin tu. So dan kaedah vaksin sekarang pula dia lebih kepada suntikan intramuskular, maknanya dia akan buat suntikan pada masa kita lah. Dan ada juga vaksin yang menggunakan oral, okey, yang mana kita dia akan titik dalam mulut kita lah. Okey, so sudah pasti ada beza proses vaccination sekarang dengan proses inoculation terdahulu. Okey, so apakah jenis vaksin moden yang ada sekarang? Okey, sebenarnya ada banyak kategori vaksin yang terdapat pada zaman sekarang. Salah satunya adalah inactivate vaksin. Kedua, live attenuate vaksin. Ketiga, messenger RNA vaksin. Keempat, subunit recombinant conjugate vaksin. Dan kita ada toxoid vaksin, kita ada viral vector vaksin. Okey. Dan kita pergi kepada tiga jenis yang famous yang selalu digunakan, iaitu satu, inactivate vaksin, yang merupakan vaksin yang menggunakan patogen yang telah diinaktif ataupun dimatikan lah. Contohnya hepatitis A, rabies, polio, flu. Okey. Kemudian live attenuated vaksin yang merupakan vaksin yang menggunakan patogen yang telah dilemahkan. Okey, contohnya vaksin MMR, rotavirus, smallpox, chickenpox, yellow fever apa semua. Dan yang terbaru yang mula digunakan masa pandemik ni adalah messenger RNA vaksin yang menggunakan messenger RNA untuk mengarahkan sel badan kita menghasilkan komponen virus seperti spike protein. Okey, contoh dia vaksin COVID-19 Pfizer, Moderna, itu adalah mRNA vaksin lah. Okey, so dekat sini kita dah belajar sejarah kata imunisasi dengan kaedah memperkenalkan kuman kepada badan kita, yang mana kaedah ini pada zaman dahulu dikenali sebagai term vaccination dan inoculation. Dan apabila bermula tahun 1770 lebih kurang macam tu, kurang ke-17, barulah seorang ni, Edward Jenner ni, dia memperkenalkan vaksin moden, okey, yang digunakan sampai ke hari ini. Okey, so itu adalah sejarah kaedah imunisasi. Walaupun kaedah imunisasi ni sebenarnya adalah
kaedah imunisasi vaksin ni adalah sebenarnya salah satu sahaja daripada cara kaedah imunisasi yang lain. Okey. So itu saja untuk hari ini. Kita akan berjumpa pada topik akan datang yang berkaitan dengan vaksin ini juga dan bekam selepas vaksin. Sekian, terima kasih.